Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam sesi yang hari ini, sesi kedua dan terakhir kita. Sedih sebenarnya sebab rasa masa tu macam pantas berjalan. Tajuk ni tajuk yang panjang, saya cuba simplify. Jadi saya telah jadikan dia hanya beberapa slide saja. Pertama sekali, mat ni bermaksud kita memanjangkan bacaan kita, memanjangkan bunyi sebutan huruf. Kerana huruf tu bertemu dengan salah satu huruf mad. Huruf mad ada 3 saja, huruf vokal Arab, huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Secara simbolnya, mad takkan ada tanda mati atas dia. Qala, mad apa-apa mad pun, atas huruf alif, atas huruf waw, atas huruf ya takkan ada tanda mati. Takkan itu tanda mad. Okey. Mad asli dia ada 2 bahagian mad. Pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Yang kita nak fokus ialah mad yang kedua. Mad asli tu benda biasa sebab kita baca qala kan ar-rahman. Jadi senang. Dia berlaku sebab memang sifat alif, sifat waw, sifat ya tu memanjangkan huruf berbaris sebelumnya. Yang kita nak bincang ni ialah mad far'i. Maknanya mad asli tu dia duduk sebelah tanda mati ataupun kematian huruf, ataupun dia duduk sebelah huruf hamzah. Jadi kita terus tengok pada tajuk yang pertama, saya dah simpulkan di sini. Maknanya beza antara mad asli dan mad far'i ialah seperti ini. Mad asli, okey, sebelum tu kita kena tengok dulu 3 benda kalau nak belajar pasal mad. Kena tengok 3 huruf. Kena tengok huruf sebelum huruf mad, kena tengok huruf mad dan siapa selepas dia. Siapa sebelum dia, alif waw ya tu sendiri, siapa selepas dia. Kita boleh bincang tajuk mad dengan senang kalau kita tengok 3 benda ni. Apa dia? Sebelum huruf mad tu sendiri dan siapa selepas dia. Itu saya tunjuk di sini, kena tengok 3. Mad asli sebelumnya ada huruf berbaris asli yang sama jenis. Apa maksud sama jenis? Kalau huruf mad tu waw, sebelum dia baris depan. Macam contoh atas tu, wataquluna, huruf madnya apa? Waw, sebelumnya baris depan. Itu maksud sama jenis. Jadi kalaulah huruf pertama tu huruf yang berbaris sama jenis jumpa dengan huruf mad, maka itu ialah mad asli. Dan pastikan untuk jadikan dia mad asli, nombor 3, selepasnya huruf-huruf lain selain hamzah. Kalau hamzah dah cerita lain dah. Selagi selepas huruf mad tu bukan hamzah, selesai. Ingat tak saya sebut tadi apa dia? Tengok 3 benda kan? Huruf pertama, huruf kedua mad dan huruf ketiga. Cuba tengok wataquluna. Kenapa di sini mad asli? Sebab huruf pertama qaf baris depan, jumpa huruf kedua waw, baris depan jumpa waw, ku, jadi mad asli. Nak confirmkan lagi, tengok huruf ketiga, siapa selepas dia. Selagi bukan hamzah, maka pastilah dia mad asli. Wataquluna bi afwahikum. Tapi kalau selepas dia hamzah, dah tak jadi mad asli dah. Cuba tengok contoh yang mad far'i atas tu. Hadza ifkun. Cukup syarat tak? Cukup. Siapa huruf pertama? Zal. Baris atas. Jumpa siapa? Alif. Huruf pertama ataupun saya samakan H1 H1 zal. Baris atas. H2 huruf mad alif. Okey, baris atas jumpa alif. Jadilah dia mad asli. Tapi sebabkan sebelah H2 tu H3 ialah hamzah, maka dia tak boleh jadi mad asli. Jadi nak tengok mad, kena tengok 3-3 tu. H1, H2, H3. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Baru kita boleh confirmkan dia ni mad apa sebenarnya. Saya rasa kalau kita boleh ikut sistem tu, mungkin kita mudah nak belajar mad. Dan juga bukan saja sebelum dia tu. Ya. Bukan saja selepas dia tu tak boleh hamzah, tak boleh sabdu pun tak boleh. Tak boleh sabdu, tak boleh tempat nak berhenti. Contoh-contoh ni, wataquluna, kita akan baca sebagai mad asli. Wataquluna, okey, luna. H1 lam, cukup syarat. H2 huruf mad, jumpa dengan sebelum dia. Okey, cukup syarat. Lu, mad asli. Adakah dia mad asli selepas dia nun? Ya, kalau tak nak berhenti. Tapi kalau nak berhenti, kalau H3 tu tempat berhenti, dah tak boleh jadi mad asli. Mad asli, H3 dia mesti huruf yang kita nak teruskan bacaan. Nabi afwahikum. Dan bunyi mad asli sentiasa terbuka, bukan tertutup. A, I, U.
biafwahikum taquluna, macam tu. Okey. Manakala mat far'i yang kita nak belajar hari ni, sama juga kita kena tengok 3 huruf H1, H2, H3. Okey. Sebelumnya ada huruf berbaris asli. Okey. Selepasnya dia beza dengan mat asli ialah pada H3. Sebab mat yang far'i ni dengan mat asli sama je. Baris atas jumpa alif, baris bawah jumpa ya, baris depan jumpa waw, sama. Tapi yang membezakan antara asli dengan far'i ialah siapa huruf ketiga. Selepas mat asli tu siapa? Kalau lepas mat asli tu huruf berbaris biasa, jadilah dia mat asli. Tapi kalau hamzah ataupun tempat berhenti ataupun sabdu, dia bukan lagi mat asli. Jadi untuk first perbincangan kita cukuplah saya bincang setakat tu. Maknanya beza antara mat asli dan mat far'i ialah pada H3. Kalau pening, saya dah buat slide untuk kurangkan pening. Mana? Ni. Untuk belajar mat, sentiasa tengok 3 benda ni. H1, H2, H3. H2 memang always huruf mat. Jangan risau. H2 tu tak payah fikir. H2 tu memang alif ataupun ya ataupun waw. Yang kita nak tengok tu H1 siapa sebelum huruf mat. H3 siapa? Huruf mat tu diapit oleh siapa? Jadi dalam kebanyakan kes mat-mat yang kita tak ingat tu ialah kita tak boleh nak ingat siapa H3 dia, siapa huruf yang berada selepas huruf mat. Jadi saya ulang balik, untuk kita bincang mat, tolong faham dulu benda ni. Kita akan tengok 3 huruf. Huruf sebelum mat, huruf mat tu sendiri, huruf selepas mat. Huruf sebelum mat saya panggil H1, huruf mat saya panggil H2, huruf selepas alif waw ya saya panggil H3. Jadi tolong perhatikan setiap perbincangan kita ni, siapa H1, H2 tak payahlah sebab H2 memang huruf mat kan. Siapa H3, siapa H1, siapa H3, siapa H1, siapa H3. Tengok tu je, insya-Allah kita boleh ingat nama-nama mat. Tapi janganlah hafal sebab malaikat tak tanya. Kan dia tak ada soalan ke akhirat ke kat kubur ke apa, tak ada. Dia tak ada sampai tahap tu. Ni cuma untuk kita mendapat kepuasan diri. Saya boleh ingat nama hukum tajwid. Kita nak kepuasan kendiri kita. Bab kata guru saya Syekh Abdul Muhaimin, kita telah berpuluh-puluh tahun baca Quran. Apa bukti kita cinta kepada dia? Apa bukti kita sayang pada Quran kita tu? Kalau kita mengenali isi dalam dia. Maknanya teknikal pun kita kenal. Itu bukti kita cintakan Quran. Untuk semata-mata kepuasan kita dan tanda beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat nak bincang mat, tengok 3 ni. Siapa huruf sebelum mat, huruf mat tu sendiri tak payah fikir situ tu, dan siapa selepas dia. InsyaAllah boleh ingat. Dan mat ni dia ada apa ni? Kadar panjang mat. Orang tanya, saya tak boleh ingat lah berapa yang 45. Cubalah hafal nombor telefon ni. Untuk orang Malaysia mungkin senang lah. Sebab orang Malaysia, kita ada 10 digit je. Kita ada 3 digit awal, 01 tu tak kisahlah. Saya pilih Celcom sebab saya suka Celcom. Yang penting yang saya tanda sebelah tu, 2246 456. Kalau orang Indonesia nak tukar, tukarlah. Tapi, kalau pun ada nak tukar. Tapi, yang jangan tukar yang tu. 2246 456. Ingat nombor ni. Kalau orang tanya, mat ni berapa harakat? Ada 4 kluster, ada 4 grup. Ada mat yang 2 harakat sahaja. Itu grup pertama. Besar sikit. Ada mat yang boleh pilih antara 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Itu grup kedua. Grup ketiga boleh pilih antara 4 atau 5 ataupun 5 harakat, dan grup terakhir tak boleh pilih. 6 sahaja. So ada yang 2 sahaja tak boleh pilih, ada yang 6 sahaja tak boleh pilih, ada yang tengah-tengah. Jadi saya telah buat satu nombor telefon yang saya ajar di Putrajaya dulu. Saya mengajar di sebuah kafa, saya ajar budak saya, kau ingat nombor telefon ni? 2246 456. Itu dalam kepala. Kod tu nak tukar-tukar lah, 016 ke 09 tak kisah, tapi 2246 456. Ada yang 2 harakat, ada yang 246 harakat, ada yang 45 harakat, ada yang 6 harakat. 2246 456. Lagu masing-masing, cara masing-masing. Tapi cara saya ialah 2246 456. Apakah mat-mat yang terkandung dalam kumpulan-kumpulan ni? Saya buat cerita. Nasi dah basi, saya pun pergi LA, tapi adikan Jos, misi pun fail. Itu cara saya. Perempuan nak tukar-tukar lah. Tak puas hati. Apa ustaz ni basi-basi ni tak bagus. Tukarlah. Tukar jadi Sabi ke, tukar jadi Asip ke. Sebab kat Indonesia ramai orang nama Asip. Kawan saya ada nama Asip. ASIB. Terpulang.
kan, Asep pergi LA terpulang cara, tapi the point is yang 2 harakat ada 4 mad. Mad badal, mad asli, mad silah qasirah dan mad iwad. Yang boleh pilih antara 2, 4, 6 ada 2 mad sahaja, iaitu mad lin dan mad arid lisukun. Yang kita boleh pilih antara 4 atau 5 ada 3 mad, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil dan mad silah tawilah. Manakala mad yang tak boleh pilih wajib baca 6 ialah mad lazim, dan juga ada ulama masukkan mad faraq, tapi sebenarnya mad lazim saja, faraq tu dia tambahan. Tak kisahlah, yang penting kalau orang tanya ada tak mad yang tak boleh pilih, panjang je boleh, mad lazim lah. Mad lazim macam apa? Waladdallin, dallin, dha tu tak boleh pilih, wajib 6, tak boleh kurang, tak boleh lebih, mesti 6. Bukan wajib berdosa, maksudnya cara bacanya ialah 6 harakat, tapi ramai orang baca terbalik, dha pendek, lin panjang, betul tak? Waladdallin, yang paling panjang amin, amin. Terbalik sebenarnya, yang paling panjang ialah dhal, lin pendek sikit, amin tu boleh panjang. Jadi maknanya terpulang pada perempuan semua, yang penting nombornya 2, 2, 4, 6, 4, 5, 6. Ada orang tak puas hati, ustaz, saya rasa saya nak buat 6, 4, 5 terpulang lah, tapi ini 4 kumpulan mad. Saya dah bagi cadangan format. Mungkin ada orang yang dia ada memori yang luka, ni nombor telefon bekas tunang ke, tak apa, tukarlah, tapi yang penting ada 2, 2, 4, 6, 4, 5, 6. Boleh ikut cara masing-masing. Ini cara saya, dan pastikan kita boleh susun ayat sendiri. Saya buat ayat nasi dah basi. Basi itu ialah badal, asli, silah dan iwad. Saya pun pergi LA. LA itu ialah lin dan arid lisukun. Tapi ada ikan jos. Jos itu ialah jaiz, wajib dan silah. Misi pun fail. Fail itu ialah farq, mad faraq dan lazim. Ini cara saya boleh pakai, dan tuan-tuan semua boleh reka cara sendiri. Yang penting ialah inilah kadar panjang mad yang mungkin Ustaz Dr. Basirah ada ajar semalam, saya tak pasti. Yang kita bincang ni hanya untuk riwayat hafz qiraat Asim. Kalau kita pergi keluar sedikit ke negara Arab, ke Afrika, mereka tidak baca Quran macam kita baca, mereka baca Quran dengan qiraat lain, which is kadar panjangnya tak sama. Contoh, jangan ingat ni contoh saja. Contoh kita baca mad badal 2 harakat. Contohnya innallazina amanu. Aman tu mad badal kan? Tapi kalau orang yang baca dengan qiraat warsh, macam orang Algeria, sebahagian orang Mesir, orang apa lagi, orang Morocco, mereka akan baca 2, 4, 6. Innallazina amanu. Jangan terkejut pula. Apa imam tak baca tajwid dengan grab ngaji? Bukan macam itu. Grab ngaji ajar tajwid untuk qiraat Hafs an Asim. Di sana ada lagi 19 bacaan yang kita tak pernah belajar. 19 bacaan. Jadi ilmu Quran ni luas. Jadi jangan sempitkan tajwid yang kita belajar ni dengan tajwid yang sebenar. Tidak. Ini salah satu tajwid. Ini salah satu. Di sana ada lagi 19 bacaan yang datang daripada Allah, daripada Nabi SAW, cara baca Quran. Jangan terkejut. Okey, teruskan. Jangan pening. Maknanya yang dok hafal nombor ni, ini untuk bacaan kita saja. Bacaan riwayat Hafs an Asim. Okey. Dah macam tadi. Pertama, basi badal. Mad badal ni H1 dia siapa? H1 dia always Hamzah. H1, saya kata tengok H1 itu kan. H1 dia ialah Hamzah. So, mad badal ialah mad tentang huruf Hamzah. H1 dia Hamzah. H2 tak payah fikir dah, memang huruf mad lah kan. Jadi cerita pasal mad badal ialah mad pasal A, I, U. Senang aja. Mad badal ni apa? Mad A, I, U. Mana Hamzah baris atas jumpa alif, Hamzah baris bawah jumpa ya, Hamzah baris depan jumpa U. Tapi bukan semua keadaan, bukan semua tempat. Yang mad badal ni dia very very technical. Jadi tak boleh teka-teka. Cuma yang saya bagi contoh 2 atas kepala saya tu antara contoh mad badal. Bukan semua Hamzah mad badal tau. Antaranya yang amanu yurauna. Jadi kita tak boleh bincang panjang sangat. Ini pasal bahasa. Cuma saya nak ceritalah kenapa nama mad badal jadi mad badal. Siulang balik, Hamzah tak boleh duduk sebelah Hamzah. Sebenarnya amanu tu dalam bahasa Arab ialah amanu. Yurauna. Asal bahasa Arab ialah Hamzah, amanu. Tetapi orang Arab tak akan baca a
dia akan tukar hamzah kedua jadi huruf mad. Jadi amanu. Itu mat badal. Jangan fikir terus. Jangan fikir. Itu pening. Kemudian yang kedua mat asli tak punya. Okey, mat silah qasirah. Mat silah qasirah ini ialah mat yang berlaku ketika kita sambung bacaan saja. Okey? Kita sambung saja. H1 siapa? H1 ialah ha tedung. Saya panggil ha tedung. Ada yang panggil ha kepalitik. Terpulanglah. Tapi politik tu macam tak baik. Jadi saya tukar jadi ha tedung. Mana ha ni lah. H1 ni siapa? Ha tedung. Yang tersepit antara dua huruf berbaris. Ha tedung sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris. Kalau ha tedung ni tersepit antara dua huruf berbaris, ha tadi akan dipanjangkan. Nama dia mad silah qasirah. Mad silah, sabar. Nama dia mad silah. Saya ulang balik apa dia? Ha tedung, dia tersepit antara dua huruf berbaris. Sebelumnya ada berbaris, selepasnya berbaris. Tengok contoh pertama atas kepala saya yang ni. Kan? Bihi ilmun. Maknanya kalau kita nak buat pengajaran guna Zoom, kita boleh guna cara saya. Maknanya kita gunakan letak gambar kita, so kita boleh guna tangan untuk tunjuk lah. Cuma mungkin taklah menyeluruh, tapi saya boleh tunjuk lah. Ni atas ni kan. Contoh ni. Okey. Sebelah ha tu siapa? Sebelumnya ba, baris bawah. Selepas dia ain, baris bawah. As long as ha tedung tu tersepit antara dua huruf berbaris, sebelum baris, ha tadi akan dipanjangkan. Confirm akan dipanjangkan. Sebelah dia. Yang ni. Fa innahu ya'muru, fa innahu, ha tedung betul, berbaris okey. Sebelumnya berbaris tak? Ya, nun berbaris. Selepasnya ya berbaris. Selagi ha tedung tersepit antara dua huruf berbaris, namanya mad silah. Nama dia mad silah. Okey, H2 apa? H2 dia tak nampak. Dia tak nampak. Okey, kenapa tak nampak? Sebab dia bukan asli. Dia berlaku kalau sambung je. Kalau berhenti tak ada mad lah. Contohnya fa innah, tak adalah mad. Sebab tu waw tu bukan asli. Jadi huruf madnya diberi tanda ya ataupun waw kecil. Maka dengan itu confirmlah mad silah ini bunyinya hanya i dan u sahaja. Mad silah tu hanya bunyi i dan u sahaja. Ustaz, kenapa ada qasirah? Kenapa ada tawilah? Mad silah qasirah ni maksudnya mad silah pendek. Kenapa pendek? Sebab H3 dia, H3 dia bukan hamzah. Nampak tak? Poin nombor 4 ni. H3 bukan hamzah. Kalau H3 hamzah dia lain. Kalau H3 dia bukan hamzah, dia mad silah pendek. Siapa H3 contoh yang pertama ni? Ain. Selepas ha ain, maka dua harakat bihi ilmun. Yang ni H3 dia siapa? Ya, bukan hamzah. Selagi bukan hamzah, ha tu akan dipanjangkan dengan dua harakat. Fa innahu ya'mur. Selesai mad silah qasirah. Laju betul masa berjalan. Okey, baik. Mad iwad, basi. Kita dah cover mad badal, kita dah cover mad asli, kita dah cover mad silah. Sekarang mad iwad. Mad iwad ini sama macam belum. Mad iwad ini berlaku ketika nak berhenti pada H2 sahaja. Ketika nak berhenti saja. Nak berhenti baru ada. Tak berhenti tak jadi. Okey. Untuk mad iwad, H1-nya ialah huruf berbaris dua di atas. Mubinan. Okey. Cuba tengok dalam kes ni. H2 siapa? Mubinan? Nun. H1 siapa H1? H1 nun. Mubinan. H2 siapa? Tengok nota sebelah ni. Nota sebelah ni. H2 ialah huruf alif yang kita hendak berhenti padanya. Saya ulang balik. Mad iwad ni masa nak berhenti je. Kalau sambung tak ada contohnya. Sami'an aliman. Sami'an tak adalah mad. Ni kalau nak berhenti je macam contoh yang pertama ni. Mubinan. Nak berhenti baru jadi. Nak berhenti dekat mana? Dekat perkataan yang H1-nya ialah huruf baris dua di atas. Di sini contohnya nun. Mubinan. H2 sebelah dia alif. Alif itu ialah huruf terakhir. Oleh itu H3 tak wujud. Dalam bab mad iwad ni H3 tak wujud. Dia cuma kena tengok perkataan yang baris dua di atas. Mubinan, sami'an, aliman, apa-apalah, azizan, hakiman. Semua yang bentuk-bentuk macam ni ialah mad iwad kalau nak berhenti. Kalau tak berhenti tak boleh baca panjang. Nak baca panjang macam mana dia tanwin. Tapi kalau berhenti kepada dia bunyi dia mubinan. Okey, nak tanya lah.
Pasti ada tak huruf baris 2 di atas tapi tak ada alif sebelah dia? Ada ke? Macam ni kan mubinan, lepas nun tu ada alif. Ada tak huruf baris 2 di atas tapi tak ada alif selepas dia? Ada. Ada Ustaz, tak Ada. marbutah. Ya betul. Macam tak marbutah kan. Jadi kalau tak ada alif, jangan buat mad iwad. Mad iwad ni kalau yang ada alif sahaja, pastikan H2-nya, saya kata penting H1 H2. H2-nya ialah huruf alif yang kita nak berhenti dekat dia tu. Mubinan, mubina, sami'an alima. Nak berhenti sami'a. Nak berhenti baru jadi. Kalau tak berhenti tak ada. Kadarnya 2 harakat. Dah habis dah pasal 2 harakat. Tiba-tiba dah 10-20. Basi dah habis. Mat, okay, sebelum tu nak flashback balik. Ada siapa yang kurang jelas tak pasal basi yang pertama, pasal ni? Kalau ada saya laju ke, beritahulah. Beritahu cepat. Apa yang tak faham pasal badal ke, pasal silah qasirah ke, pasal iwad, saya buka ruang masa untuk bertanya. Silakan. Dia kalau tak tanya ni ada 2 sebab. Pertama, faham betul. Yang kedua, betul-betul tak faham. Jadi tak tahu nak tanya apa. Jadi saya anggap semua ni betul-betul faham. InsyaAllah. Okey, teruskan. Kita dah selesai 2 harakat. Kita pergi kepada 4 harakat. Sorry, terlepas. 2, 4, 6 kan? Okey. Madlin. Madlin ni ingat azan je lah. Ingat azan je lah. Dia berlaku ketika wakaf sahaja. Seperti mana mad iwad tadi, madlin pun berlaku kalau berhenti je. Selagi tak berhenti, tidak akan berlaku madlin. Tengok H1, H2, H3. Siapakah H1? Mana-mana huruf yang berbaris atas. Siapa H2? Huruf ya dan waw yang mati. Maka H1 campur H2, bunyi dia au ataupun ai. Contoh pertama, ai, kurai. Contoh kedua, hau, aulah au, hau. Jadi kalau ada ai dan au, itu namanya lin. Namanya bacaan lembut. Rai, kurai, hau. Bacaan au dan ai itu namanya bacaan lin. Bukan mat lin, mat belum lagi, sabar dulu. Tapi bacaan tu namanya bacaan lin. Ai dengan au. Okey, just point nombor 3 saya buat. H2 ialah huruf ya dan waw yang mati, maka H1 campur H2 ialah bunyi au ataupun ai. Tapi saya sebut tadi kan, kena tengok H1, H2, H3. Pastikan H3 ialah sebarang huruf berbaris yang kita nak berhenti. Kan saya sebutkan masa berhenti je. Kalau kita berhenti pada H3, baru jadi madlin. Kalau kita berhenti pada H3, baru jadi madlin. Kalau tak nak berhenti, tak jadi madlin. Apa contoh berhenti? Saya buka sekejap. Dah tertutup. Okay, boleh. Sekejap. Sekarang ni saya nak share. Kita tengok surah Quraisy. Saya stop kejap ni. Saya sharekan. Tengok surah Quraisy. Sebentar ya. Muka surat 602 Ustaz. 602 okey. Surah Quraisy. Okey, baik. Kalau ikutkan di sini cukup syarat. Cuba tengok perkataan Quraisy. H1 ra baris atas. H2 ya. H3 ialah shin. Jadi dah cukup syarat lah. Dia mesti H3 itu kalau kita nak berhenti li ila fi Quraisy. Tapi kalau tak nak berhenti, dia tak jadi madlin. Apa contohnya? Li ila fi Quraisyin ila fihim. Kalau tak nak berhenti pada H3 itu, dia tak akan jadi madlin. Dia jadi tak ada apa-apa lah. Jadi tak ada apa-apa. Madlin tu terjadi ketika berhenti pada H3. That's why saya tekankan, nak tengok mad, tengok H1, H2, H3. H3 tu kita nak berhenti, baru jadi madlin. Sama dengan ayat yang seterusnya.
Ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dzal bait, dzal bait. Yang panjang yang bunyi ya atau waw tu, bukan ba. Ba tak. Bait yang tu. Hadzal bait. Kenapa maklin? Sebab kita berhenti pada H3 iaitu ta. Tapi kalau tak nak berhenti, tak ada hukum mat. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Kalau tak berhenti tak jadi. Kalau berhenti saja baru jadi. That's why saya kata tadi, madlin hanya terjadi kalau berhenti pada H3 sahaja. Selagi tak berhenti tidak akan terjadi hukum madlin. Sekejap. Dia kena pergi manual. Baik. Saya takutlah tengok wajah sahabat-sahabat semua macam pening. Saya rasa macam laju sangat pun ada. Puan Syazal, saya laju sangat ya? Okey Ustaz, bila Ustaz tunjuk contoh tu nampak real lah. Contoh, saya akan banyak tunjuk Quran lah Yes. Tunjuk Quran. Baik. Dan mat yang kedua iaitulah kawan dia sendiri, arid lis sukun. Sama juga, dia berlaku ketika waqaf pada H3 sahaja. Dia macam madlin, sama je. Dia berlaku ketika waqaf H3 sahaja. Dan contoh yang pertama saya bagi al-ma'un, kan? Ini surah al-ma'un lah kan? Surah al-ma'un. Wa yamna'unal ma'un. H1, kalau tadi beza dengan madlin ialah madlin H1-nya baris atas sahaja. Yang menghasilkan bunyi au dengan ai kalau campur H2. Tapi kalau mad alif sukun, dia gunakan sistem mad asli. Maknanya H1 kena campur H2 jadi mad asli. Nampak tak? Contoh pertama mauna kan? H1 ialah ain baris depan. H2 ialah huruf mad waw. Jadi mad asli saharin. Okey, H1 huruf ha baris atas. H2 huruf mad alif. Jadi mad asli. Campur je mad asli. Yang tadi tu yang madlin dia tak bukan mad asli, dia jadi au dengan ai. Ini bukan mad asli kan? Sebab itulah ada tanda mati atas waw. Sebab tu ada tanda mati atas ya, sebab dia bukan mad. Dia bukan mad ni. Dia bukan mad. Dia bukan huruf mad, dia huruf lin. Yang mad arid li sukun ni dia asalnya mad asli. Huruf pertama campur huruf mad mesti bunyi a, i, u. So mad arid li sukun ialah a, i, u. Tapi kalau tengok H3, pastikan H3 tu ialah huruf yang kita nak berhenti dekat dia. Kalau kita nak berhenti dekat H3, barulah jadi mad arid lis sukun. Jadi saya kena buka balik Quran saya sebagai contoh. Sebentar. Mana tadi? Okey. Tengok ni. Tengok contoh yang surah surah selepas dia, sebelum dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil, fil. H1 siapa? Fa baris bawah. H2 huruf mad ya. Cuba campur jadi apa? Jadi mad asli fi. Tapi kenapa kita nak kata dia mad arid li sukun? Sebab nak berhenti dekat H3. Siapa H3? Lam yang kita nak berhenti. Mana mad ni jadi kalau berhenti je. Bi ashabil fil. 2 boleh, 4 boleh. Fil. 6 boleh. Bi ashabil fil. Tapi kalau tak nak berhenti pada H3, tak jadi mad arid li sukun, tak jadi. Jadi mad biasa je. Bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tak jadilah. Dia terjadi kalau nak berhenti sahaja. Maka saya nak tekankan di sini, mad arid li sukun bukan mad hujung ayat, tapi mad hujung bacaan. Di mana kita nak berhenti, asalkan cukup syaratnya. Apa syaratnya? H1 ialah mana-mana huruf berbaris. H2 ialah huruf mad.
History ialah huruf yang kita nak berhenti pada dia. Cukup syarat ni, jadilah dia mad arid lis sukun. Baik. Mencabar juga tajuk ni. Sebentar ni kita masuk balik. Tajuk ni tak mencabar. Cuma masa itulah yang buatkan saya seram, sebab saya kata masa ni untuk bincang semua muat ni bolehlah sekadar surface. Jadi kalau sahabat-sahabat rasa macam saya tak berapa faham tu normal. Yang tak normal kalau faham, sebab masa pendek. Kalau tak faham, kalau faham tu sebenarnya tak normal, sebab maknanya hebat sangat, sebab masanya begitu pendek. Kalau tak faham tu saya gembiralah, makna betul lah. Ni memang semua manusia yang biasa macam saya juga. Alright, teruskan. Mad arid li sukun, makna mad ketika berhenti sahaja. Jadi basi, nasi dah basi, selesai. Saya pergi LA, rupanya LA tu cerita ketika waqaf sahaja. Mad masa waqaf sahaja. Masa sambung tak jadi mad tersebut. Okey. Yang inilah yang saya rasa sedikit mencabar, sebab kita tak ada pilihan melainkan kita kena panjangkan 4 atau 5 harakat. Nama mad dia mad munfasil sebenarnya. Sebenarnya nama dia mad munfasil. Jaiz tu dia panggil hukum mad. Tapi boleh panggil juga mad jaiz munfasil. Tapi nama asal dia mad munfasil. Sama dengan kawan dia mad muttasil. Sebutannya munfasil, sad tak ada sabdu, tapi kalau muttasil tak ada sabdu. Mad wajib muttasil. Ada orang panggil mad wajib muttasil, bukan? Yang sabdu ialah ti tu ataupun ta tu. Mad wajib muttasil. Yang ni tak ada sabdu, munfasil. Okey. Mad jaiz munfasil rupanya macam atas kepala saya ni. Rupa dia. Tengok rupa dulu. Apa dia? Siapa H1, mana-mana huruf berbaris, tak kira baris, atas, bawah, depan. H2 siapa? Huruf mad. Macam biasa juga. H1 campur H2 jadi apa? Jadi mad asli. A, I, U. Cuma dalam tulisan mad munfasil ni, atas H2 tu ada tanda panjang tu. Itu apa tu sebenarnya? Tanda panjang tu tanda apa? Bacaan yang akan dibaca lebih 2 harakat. Kalau lebih 2 dia akan bagi tanda panjang tu. Okey, tanda panjang tu apa? Tadi kita bincang kha kena buang perut, sian kha. Kemudian ni kena buang perut. Ni siapa kena buang ni? Itu apa tu? Perkataan mad. Betul. Perkataan mad yang dibuang kepala ngekor, kesian mad tu. Mim, dal kan? Dal limang. Ada potong tinggal atas, tinggal tu je kesian mim dal. Itu maksudnya bacaan yang lebih 2 harakat. Okey, jadi kalau dalam Quran tajwid dia akan bagi warna, ada warna merah. Ini macam apa? Saya tak tahu, orang lelaki ni semua merah, niki merah ni kan. Jangan bagi warna lain warna merah. Okey. Fa'altuha idza alladhi ursila. Secara rupanya macam ni. Maknanya H1 apa-apa huruf berbaris atas, bawah, depan. Selepasnya H2 dah memang huruf mad. Kalau campur jadi mad asli, kita kena tengok H3. Setakat kita bincang ni rupanya penentu mad ialah H3 rupanya. Kena tengok siapa selepas tu, baru kita tahu ni mad apa. Dalam kes munfasil ini, H3 ialah huruf hamzah. Untuk mudahkan pemahaman, munfasil, muttasil sama. H1 huruf berbaris, H2 ni mutasil ialah huruf mad yang kalau campur jadi mad asli, dan selepasnya H3 huruf hamzah. Muttasil pun H3 hamzah, munfasil pun H3 hamzah. Sama aja. Fa'altuha i. Alladhi u. H3 tu hamzah. Sama dengan sebelah ni. Ba'i. Su'i. Apa beza mad wajib muttasil dengan mad wajib munfasil? Cara baca sama, cara panjang sama, tapi saya nasihatkan baca sama panjang. Kalau baca muttasil 4, baca munfasil 4. Kalau baca ni 4, ni 4. Ataupun macam ni lah, nampak je tanda ni, baca je 4. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Baca 4 je semua. Semua baca 4. Bezanya tak payah saya cerita panjang-panjang.
very very technical, tapi kita boleh kenal pasti. Munfasil biasanya hamzah dia ada rumah. Nampak tak? History dia hamzah yang ada tongkat. Hamzah yang kesian dia. Dia ada tongkat. Dia bukan hamzah yang atas lantai macam muttasil. Muttasil nampak tak? Hamzah dia maintain atas lantai. Su'i dia seorang-seorang jadi maintain je. Yang abad pun macam segan-segan je, dia tak duduk atas, dia duduk dekat mana? Dekat lantai. Lantai atau bawah sikit. Dia bukan berdiri di atas tongkat. Munfasil ni ditongkat oleh alif hamzah dia. Muttasil ni dia tak ada tongkat. Paling tidak pun macam inilah, abaikum ni adalah macam rumah sikit. Apa maksud tongkat tak tongkat tu? Sebenarnya munfasil ni mad asli dengan hamzah tu dia terpisah. Macam soalan Puan Syazah. Soalan Puan Syazah tu soalan emas. Kenapa ada hamzah yang ada alif, ada yang tak ada? Saya jawab tadi apa? Hamzah yang ada alif ialah hamzah yang merupakan first letter of the word. So mad munfasil, mad asli dengan hamzah tu dia terpisah. Mad asli dekat perkataan pertama, fa'altuha perkataan pertama, iza perkataan kedua, dia terpisah. Jadi dia jadi mad jaiz munfasil. Sedangkan mad muttasil, mad asli itu ba dengan hamzah tu dalam perkataan yang sama. Sebab tu hamzahnya tidak diberi tongkat. Bisu'i, kes mad asli H1 campur H2, sin baris depan campur waw, su dengan hamzah H3 tu dalam perkataan yang sama, maka dia nama dia mad wajib muttasil. Tapi cerita dia asalkan mad asli kan, macam mad asli tu jumpa dengan hamzah, dia tidak lagi akan dibaca dengan 2 harakat, dia akan dipanjangkan kepada 4 atau 5 harakat dengan nama sama ada mad muttasil atau munfasil. Dah cukup sampai situ, jangan dalam sangat. Jangan cerita ada entah apa, cukup. Yang penting kalau jumpa tanda alif waw ya yang ada panjang, selepasnya ada hamzah, sah-sahlah nama dia mad munfasil ataupun mad muttasil. Cuma kalau nak dalam sikit, boleh tengoklah hamzah tu macam mana. Kalau dia atas lantai macam ni, biasanya, bukan semua, biasanya itu mad wajib muttasil kalau hamzahnya atas lantai. Tapi kalau hamzahnya bertongkat seperti ini, kebiasaannya ini mad jaiz munfasil. Boleh cakap 80% betul. Kalau teka-teka tu insya-Allah betul 80%. Bukan dalam semua keadaan, tapi mostly beginilah rupa mad munfasil. Mostly beginilah rupa mad muttasil. Hamzah tu ada tongkat ataupun tidak. Ini yang saya takut ni. Ada orang yang baca tak cukup harakat. Saya nak tanyalah pada semua, apa hukum kita baca tak cukup harakat? Maknanya kalau 4 tu baca 3. Kalau waladhdallin tu baca 2 je, waladhdallin. Sah ke tidak solat? Dari segi sah tak solat? Tak sah. Tak sah. So ada 2 pandangan. Kita kena tarjih ni, pandangan mana yang ni. Okey, dia jadi tak sah kalau kita buang mad. Mana langsung pendek. Dallin, itu tak sah sebab kita dah buang mad, dah buang panjang perkataan. Faham Mad ialah 2 harakat kan? Dallin. Cukup tak? Cukup. 2 maknanya nak beritahu ada alif tengah-tengah tu. Dallin. Cuma yang sebenar ada 6 alif. Dallin. Tapi kalau kita baca panjang sekadar 2 dallin, solat kita masih lagi sah kerana di situ masih ada huruf alif mad. Yang tak sah kalau kita terus buang waladhdallin. Kalau terus tak ada alif langsung, kita dah ubah perkataan tu. Tapi kalau kita yang 6 jadi 2, 4 jadi 3, 6 jadi 3, dia masih lagi bukan kesalahan yang membatalkan solat. Dia cuma tak sempurna bacaan. Jadi kita tak boleh mufarakah kepada imam yang dia tak cukup harakat. Dia makruh je sebab tak cukup harakat ni tak batal solat. Yang batal solat kalau buang huruf terus. Qala jadi qala, tak boleh, itu buang terus kan. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, dah buang tak boleh. Kalau tak cukup tak apa. Jadi formulanya harakat selagi tak jadi satu okey. Tak cukup selagi tak jadi satu. As long as 2 tak apa.
Sepatutnya 4 kan, tapi dia baca 2. Tak apa, jangan 4 jadi 1 terus, langsung tak ada panjang. Yang tu saja yang akan membatalkan solat kita. Dan kita masuk kepada mat Faham, yang mat yang sama dengan dia sebenarnya. Sama. Ni tadi saya ulang balik. Mat silah ni apa? Ha tedung yang tersepit antara 2 huruf berbaris. Cuma history dalam bab ni ialah hamzah. Tadi mat silah yang asal ha tedung antara 2 huruf berbaris, historynya bukan hamzah. Kalau historynya hamzah, dia masih lagi mat silah, tetapi mat silah tawilah, mat silah yang dipanjang. Ustaz, kenapa kena panjang? Sebab hamzah. Dia macam ni tau, orang Arab ni, bahasa Arab dia tak boleh jumpa hamzah. Mesti jadi pelik. Sama ada dipanjangkan rabbuhu aslim, ataupun dia hilangkan, dia jadi tashil rabbuhu aslim, tapi bukan contoh, tapi dia panggil tashil, ataupun diibdalkan. Orang Arab dengan hamzah macam dia tak tahulah apa cerita di belakang, tapi dia dengan hamzah ni akan menerbitkan macam-macam keadaan. Maka sebab itulah tajwid ni banyak cerita pasal hamzah. Jadi saya rasa dah cukup dah. Kalau perasan ada mat yang saya tak ceritakan, mat apa? Mat lazim. Mat lazim tu panjang, jadi saya ringkaskan. Kita terus tengok Quran kita. Saya ringkas sekejap je. Saya ringkas sebab masa tak banyak ni. Nak habis dah ni. Nak masak lah, nak apalah. Sabar Alright, cuba tengok Quran kita. Okey, saya buka surah Al-Fatihah sebab ini wajib betul ayat akhir. Okey, waladhdallin. Ni saya besarkan. Okey, dhallin. Kelebihan apps ni kita boleh besar-besarkan dia. Nak mengajar senang. Okey, baik. Cuba tengok dhallin tu Apa itu mat lazim? Mat lazim ialah, cuba tengok H1 dia siapa? Huruf dot. Baris atas, jumpa sampai alif. Macam biasalah, mat far'i ni mostly sebenarnya mat asli. Cuma sebab history dia tu bukan huruf biasa. Di sini dia jumpa dengan siapa? Dia jumpa dengan sabdu. Jadi kalau dah mat asli, dha, jumpa dengan sabdu, dia bukan lagi mat asli, dia bertukar menjadi mat lazim. Pendek cerita, puan-puan, tuan-tuan tak ada pilihan melainkan baca dengan 6 harakat. Dhallin, dhallin. Lin tu mat arili sukun, 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Ini dipanggil mat lazim kalimah. Mat lazim kalimi lah, mat lazim kalimah. Mat lazim berlaku 2 keadaan. Pertama dalam bentuk perkataan seperti dhalin, yang kedua berlaku dalam bentuk huruf-huruf seperti surah Al-Baqarah yang saya tunjuk ni. Alif lam mim. Okey, senang aja. Mana-mana huruf yang tak ada baris, malahan diberi tanda panjang atas tu, confirm dah itu namanya hukum mat lazim huruf, mat lazim harfi. Kalau dhalin, mat lazim perkataan. Huruf-huruf yang alif lam mim, yasin, apa lagi? Ta sin mim. Kan macam-macam kan? Qaf, sad, nun. Selagi huruf-huruf yang tak berbaris tu yang memang diletakkan di awal surah itu ada tanda panjang, maka itu namanya mat lazim. Mat lazim huruf. Bila sebut mat lazim, kita tak boleh pendekkan. Kita mesti baca cukup 6 harakat. Kalau huruf tu alif lam mim. Saya sedih bila tengok orang Melayu baca Yasin tak jaga tajwid. Yasin wal Quranil Hakim. Niat dia nak bagi pahala kepada orang mati, tapi bacaan dia tidak beradab dengan Allah. Jadi kalau ditanya kepada kita mengapa kita belajar tajwid pada pagi ini, luruskan niat kita, kita nak beradab dengan Allah. Kita nak baca perkataan Allah, kita nak baca sebagaimana bunyi yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan kita belajar pagi ini. Saya rasa cukup sekadar itu. Dah terlebih 2 minit pun. Terima kasih kepada tim Grab Mengaji Akikah Mekah yang memberi peluang untuk saya berceloteh pagi ini. Mencabar sebab biasanya mat ni saya buat 3 sesi, tapi saya kena cram kan. Maka dia mengasah otak saya untuk buat nota tadi. Saya tak pernah buat nota macam tu. Untuk pengetahuan Puan Syazah,
saya tak pernah guna sistem nota, itu first time, sebab bila ada tekanan dia menjadikan kita boleh berfikir dengan baik. Jadi saya seronok, jadi terima kasih kepada tim yang menganjurkan ni. InsyaAllah saya harapkan kita boleh teruskan sama ada personal ke apa lepas ni untuk kita sama-sama perbaiki bacaan kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu Terima kasih, khairan Ustaz. katsira ya Ustaz. Wa Ya. iyyakum jazakumullah. Semoga kembali di dalam petunjuknya, kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya, kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita.